Terima kasih Tuan Aisyah sebagai MC kita pada kali ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan dapat berkumpul pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya nak meneruskan acara kita, boleh tak saya pegang mas? Ya? Jelas tak kita akan di sini? Jelas tak jelas? Jelas tak? Jelas saya akan banyak video, banyak apa dipanggil itu metafor dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi timbalan ada beritahu kita ada beberapa perkara yang kita perlu atasi sebagai seorang rakyat, sebagai seorang pemimpin di peringkat pemilih. InsyaAllah dalam satu hari ini saya cuba sedaya upaya untuk menunaikan amanah yang disampaikan oleh Datuk tadi. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya berpengalaman di Amerika Syarikat selama 18 tahun. 16 tahun saya menjadi profesor di Nova University, Southern Illinois, Capella, Oklahoma State, Florida, Amerika University dan University System of Georgia. Saya balik ke Indonesia pada 2013 dengan tujuan untuk berbakti pada negara. Inilah salah satu saya buat. Saya balik kerana ada seorang pegawai polis. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan namanya Datuk Syahrizal. Kenapa? Datuk Syahrizal dulu tugas timbalan Polis Melaka. Dia timbalan Komandan Mata Saras. Dia timbalan pada bahagian latihan milik polis di Bukit Aman. Selepas saya buat satu progres pada 2010, saya dipanggil balik ke Malaysia oleh beliau untuk membantu ketua polis satu Malaysia. Termasuk Ahmad Sim, Datuk Hairi Sani sekarang ini masuk program tersebut untuk buat program negotiation, high profile negotiation. Itu Tasri Ismail menjadi IDP. Dipanggil, berdasarkan itu pembayaran Prof. Dia kembali lah. Dah habis program tu, kita dapat 5 resolusi bagaimana nak atasi masalah demonstrasi supaya demonstrasi tak berlaku lagi. Pada 2010 demonstrasi paling besar di Malaysia tu kan. Jadi saya dapatlah semua video dan macam-macam dapat maklumat sebab saya minta kepada Rusdia minta kerjasama daripada negara di peringkat IDP supaya benarkan saya tengok benda yang rahsia yang boleh tahu orang awam tak tahu. Saya tidak sebab itu kita nak buat program. Habis program tersebut, Datuk Syahrizal ketika saya nak balik ke US, dia beritahu saya, Prof, you are a traitor. Kau tak traitor. Kamu ini dia kata apa dia? Penderhaka kepada negara. Dia kata kenapa Datuk bagi saya penderhaka? Just imagine di journalist, di experience dengan ilmu kamu, dengan pengalaman kamu, kemahiran kamu duduk di Amerika, tak menyumbang kepada rakyat sendiri. Itu kata-kata dia. Selama 2 tahun dekat kat kepala. Tak boleh hilang daripada kepala. Lepas 2 tahun saya kata, aku kena balik. Datuk Syahrizal kata saya penderhaka. Tuan-tuan suka tak lagi tuan-tuan penderhaka? Saya pergi sana setelah jadi pengalaman, nak ambil ilmu yang terkini, yang terbaik, saya boleh dapat. Saya sentiasa balik ke Malaysia. Tak tahu saya balik, saya buat kerja dengan NGO. Duit, saya cari duit dengan pihak swasta dan agensi kerajaan BRC. Dengan duit tersebut saya beri kepada anak yatim, orang miskin, asnaf, ya, untuk masjid, sekolah, tapis dan sebagainya. Itu kerja saya ketika saya sebelum balik. Tapi 2 tahun selepas Datuk Syahrizal beritahu, saya rasa bahawa ini satu perempuan ni tak kena hidup. Jadi saya balik. Dan alhamdulillah sekarang saya banyak buat program pada agensi kerajaan. Walaupun sekarang saya buatkan program swasta. Kelompok 100 semua agensi kerajaan. InsyaAllah teman-teman, saya cuba beri apa yang Datuk amanahkan tadi. Kepakaran saya di bidang human performance improvement, peningkatan performa yang difokus kepada personal and professional development, pembangunan profesional dan personal. Itu 2 kepakaran saya. Dan saya gunakan kaedah yang biasa tuan-tuan dengar,
dipanggil cognitive bias psychology, cognitive dissonance psychology, positive psychology. 3 jenis psikologi dalam membentuk sikap, mengubah sikap manusia. Dan saya gunakan pengurusan, saya gunakan era marginal gain improvement ataupun small gain improvement ataupun atomic approach, iaitu peningkatan yang sedikit-sedikit. Sebab saya tak percaya buat perubahan besar boleh berjaya. Saya percaya buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit, tuan-tuan jadi gemuk ni, makan sikit-sikit ke terus makan jadi gemuk besok. Sikit-sikit lama-lama jadi gemuk pula. Nak kurus pun tak makan sehari boleh kurus ke? Tak boleh. Kita tak makan lama sebulan. Bulan puasa dia makan, insyaAllah kurus. Jangan bulan puasa turun makin lebih makin gemuk. Jadi tak jadi. Ini panggil small gain improvement. 2 saya kata bahasa Jepun, Kaizen, continuous improvement. Continuous improvement ataupun Kaizen di Jepun dia ambil pada budaya Bushido. Bushido itu samurai. Dan budaya Shinto. Shinto ni perfection. Samurai mengambil budaya continuous improvement. Kenapa nak buat peningkatan yang berterusan? Kerana nak mencapai kesempurnaan. Ini sebab samurai itu pahlawan. Pahlawan yang menjaga raja. Mesti sempurna jadi kerja. Tak boleh nak main-main. Dan Shinto adalah cabang daripada agama Buddha yang mereka melihat mindfulness, keprihatinan kepada orang. Jadi 2 ni sangat penting budaya Jepun kita kena pegang. 1, perfection, continuous improvement. Jepun sentiasa ingat nak naik, meningkat prestasi. Itu 1. Yang 2 ialah dipanggil mindfulness, keprihatinan. Walaupun nak tingkatkan, dia prihatin pada orang lain. Pasal Jepun negara paling bersih di dunia. Saya pernah duduk di Jepun. Tuan-tuan kalau dapat colek gigi tak kat jalan raya, bertuah. Kita bukan colek gigi, apa dia? Jenis macam sampah ada kat jalan raya. Ini sebab bagi dia satu negara tu yang bukan aku punya, aku jaga lebih baik daripada aku punya. Itu konsep dia. Pada itu aku sini bukan aku punya, aku akan jaga lebih baik supaya orang yang duduk selepas sini dia rasa selesa. Kita nak selesa, patut kita tinggalkan sisa. Mereka tak tinggalkan sisa. Aku duduk sini elok, bila aku bangun orang rasa dah duduk lebih sedap. Itu konsep orang Jepun. Jadi berbeza dengan kita. Kita lebih pada self-satisfaction, kepuasan diri, nak dapat aku. Jepun, mereka. Pemikiran dia, aku nak buat sesuatu pada orang, bukan untuk diri aku. Saya pernah tertinggal payung masa naik tiup. Tertinggal payung dengan anak pembalai Malaysia, tertinggal payung di tempat apa dia? Sesi kita di Kuala. Dah pergi mana-mana, patah balik belakang, lepas berapa jam, tanya yang tukang jaga, lost and found. Saya tertinggal payung. Dia tak tanya pun payung jenis apa, pukul berapa, di mana, tak tanya pun. Dia kata kau pergi dalam, tengok pada payung, ambil lah. Masuk dalam kan payung, pastikan ada jam, ada handphone, ada segala ada. Kalau orang Malaysia, dia ada tanda. Hilang payung, tu dapat handphone baru, betul lah. Kalau sempang. Ini nak masuk, yang orang kata segala-gala ada. Malu nak ambil keluar je lah. Jumpa tak? Ada. Malu. Saya kata masalah, macam mana dia didik rakyat dia begitu? Hebat pemikirannya kan? Macam mana dia didik? Saya satu hari, saya ambil shortcut kat Tokyo, ambil shortcut. Nak lalu belakang area lah. Belakang bangunan. Sebab situ jauh nak pergi saya hotel. Tempat tu tempat Yakuza. Yakuza ni apa dia? Macam mafia lah, samsing pun. Saya nak lalu situ ada orang tua. Cik je. Orang Jepun sekarang tak gigi. Yang dulu PTT. Dia tulis itu. Dia cakap itu. Masa itu saya dah cakap Jepun kan. Dia kata, jangan lalu sini. Asal apa? Sini semua kawasan Yakuza. Member only. Dia tak marah pun. Kalau kita, hey, kau kasih kau apa? Dia tahu setiap kita orang asing tak aktif. Dia kata jangan lalu sini, jangan lalu sana. Dia kata terima kasih. Jangan lalu sana. Tinggal tu. Sini area dia. Kalau kita masuk. Sampai kita dah tahu kita ada di sana. Ya? Dia tak ada. Langsing dia. Ini tak kawasan kau. Dia masuk. Satu hari saya pergi satu tempat yang saya lupa nama tempat tu. Dia sepanjang jalan tu, kalau pakai elektronik, sepanjang jalan tu semua elektronik. Jalan sebelah tu, baju, semua baju. Jalan sebelah tu, basikal, semua basikal. Dia punya style business dia. Saya lupa nama tempat tu. Pergi sesaat. Bila sesaat ada seorang perempuan. Dia jalan laju, Jepun jalan laju kan. Saya pernah pergi Jepun, tahu lah. Bukan macam kita di jalan, baju. Macam Rasulullah SAW bila nak jalan,
seolah dia menuruni bukit. Nampak kan? Yang perempuan laju, yang lelaki laju, yang mengendong pun laju, semua laju. Saya kata, minta maaf. Dia ni, kenapa? Saya rasa saya silap tempat ni, macam mana? Dia kata, tak apa. Saya ada 15 minit sebelum sampai. Saya rasa kat situ cuma makan masa 3 minit. Dia patah balik, dia suruh saya ikut dia. Kalau kita, ada tu, orang kiri pun kanan, pada depan jumpa lah. Tak jumpa, matilah kau. Dia berhenti, dia reverse, mari ikut aku. Dan dia akan laju, dia ikut. Lepas terima kasih, ya Allah. Macam mana tanah budaya itu kan? Kita minta tolong, bapak saya ikut main masak tak layan anak. Mak tak layan anak, saya ikut main masak. Kalau masak tu masa dapat tu ayat Quran ke hadis apa, kita mengumpat, lagi tak boleh kacau. Masa dia masak. Dan memfitnah, lagi tak boleh kacau. Tension gila-gila. Tuan-tuan, buat baik ni semua orang suka sebenarnya. Ya? Penting. Ini saya dah ambil. Saya ni ada satu ada sini. Masa saya bilang kami dalam masa saya pergi untuk polis buat video lapor, bilang kami terbaik siapa dapat naik bot. Dia naik ferry tak bagi ikraf, jangan naik ferry, naik bot polis. Oh, seronok, bangga naik bot polis. Dia berkata, polis ni kau ke jalan perlahan laju bro, maksimum. Okey, bagi maksimum, saya dah rasa. Tu dia tuan-tuan, macam nak kucing naik tu. Sebab aku polis dah jasa, laju. Saya mana jasa naik bot laju. Pung, macam tak kenal. Kata tentang cukup dah tu, orang pulih dah, maksimum dah tu. Jadi, seronok pengalaman saya. Ini kepinginan bermakna saya tak laju daripada yang penyelia berimpak tinggi. Salah satu aspeknya ialah bermakna. Tuan-tuan, dia tengok kisah 3 orang bekerja. Bekerja ni memang ada tempat kita sebagai penyelia. Bekerja pertama nama dia Encik tak nampak dan tak rasa. Dia hadir ke tak hadir ke pejabat kita tak tahu. Dia kaki konting ke buat kerja tak buat kerja segala, biasalah. Ya, bekerja kedua Encik nampak tapi tak rasa. Nampak tapi hasilnya tak ada. Ini biasa juga di tempat kerja kan. Kerja 8 jam, 10 jam, overtime dan sebagainya. Polis tak ada overtime, tapi tak rasa apa hasilnya. Tak tahu, nanti rajin kerja. Masak kat dapur 8 jam. Tapi bila suami nak makan, baru siap lagi bang. 8 jam. Pasal apa? Ini Encik nampak kita rasa. Yang ketiga Encik nampak ada rasa. Ini nampak dia, ada hasil. Rasa tuan-tuan, yang mana terbaik? 1, 2, 3. Yang mana terbaik? Yang ketiga terbaik. Rasa tuan-tuan ni kat mana sekarang? 1, 2, 3. 3. Kalau 3 memang layak duduk sini. Sebab tuan-tuan dipanggil macam Datuk kata tadi, antara yang berpotensi. Jadi sebab dia dipilih duduk sini. Kalau dia berpotensi dipilih, tak kerja betul-betul, rugi tak rugi? Rugi tak rugi? Tuan-tuan dapat beasiswa, mesti layak lagi. Berpotensi dapat beasiswa 1 juta ringgit, tak pergi tak pergi kat mesti layak. Pergi walaupun tak tahu cakap bahasa Inggeris, betul kan? Sebab ada potensi. Bila orang hargai kita ni, maknanya kita buat dah sungguh-sungguh. Bila kita jadi tetamu di rumah, dia bagi untuk boleh, makan tak makan? Makan, satu penghargaan. Saya kalau kawan saya dia kata bagi orang Arab. Orang Arab ni yang special treatment dia panggil cardamom. Cardamom ni bunga buah kelada. Buah kelada tu dia akan rebus sampai hijau air dia. Lepas tu dibuang. Beras kecil je besar. Saya tak beri cardamom. Ini macam buah kelada ni. Boleh minum ke? Boleh, sehat tu kata. Itu special treatment untuk orang yang dihargai. Saya kata mak saya kata kalau makan buah kelada sakit apa? Mana kami minum selalu. Saya minum sebentar. Lepas tu tak datang lah rumah dia tak berani lah. Special treatment buah kelada tu dijadikan teh. Dia rebus sampai hijau air tu, pekat. Ya, macam jus minum. Tapi cara kecil tu lah. Itu untuk budaya, salah satu budaya. Baiklah. Maknanya kalau kita dihargai oleh seorang, hargailah orang tersebut dengan memberi apa dia? Respon yang terbaik. Ya, kalau kita berikan, terima kasih. Jangan komplain lagi. Bagi dia lu jadi ini dia boleh bagi kat aku. Bagi lagi ke tipu ke black phone ke, ada bagi kan ada. Tak bagi merumut, bagi kan? Kita minta
bila dikantik di sini tuan-tuan, 2 hari ini please fokus. InsyaAllah ada ilmu yang boleh buat balik. Tengok ni. Menyusahkan kerja lain, memberi kesan negatif, prestasi tidak konsisten, memagaskan kerja diri. Tuan-tuan, siapa kata saya ni PowerPoint ini salah PowerPoint ni. Tak ada. Saya nak teruskan juga. Ini poin nombor 1. Tak ada. Bekerja 3, Encik nampak Encik rasa ini kita nak menyumbang kepada pekerja lain, memberi kesan positif kepada generasi. 2 ni sudah saya fikirkan. Bila kita bekerja, aku ni untuk menyumbang pada orang lain. 2, meningkatkan prestasi agensi. Barulah kita innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Al-Bayyinah ayat yang 7. Orang Islam tahu ayat ini. Allah kata apa dia? Semuanya orang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk. Maknanya nak baik jadi sebaik-baik makhluk mesti beramal saleh. Apa itu amal saleh? Bukan cuma solat saja, solat, puasa, zakat, bukan itu saja. Amal saleh ini buat baik dengan orang, menyumbang to the best of your ability. Malam tadi saya lagi ceramah menyambut Ramadan. Ya marhaban Ramadan. Contohnya lah. Saya kata tuan-tuan, kalau ada ilmu, tak guna ilmu, faedah tak ilmu? Tak ada faedah. Ada tenaga, tak guna tenaga, berfaedah tak? Tak berfaedah. Ada pengalaman, tak guna pengalaman, tak berfaedah. Maknanya, what are you going to do? Apa tuan-tuan nak buat dengan apa yang tuan ada? Ada kuasa, tak guna kuasa, berfaedah tak kuasa? Tak guna, dia panggil kerugian political asset. Dia tak boleh rugi political asset. Ada authority, guna authority. Kalau tak guna authority, rugi. Macam polis, ada uniform, pakai uniform. Orang tengok uniform saja sudah kagum, sudah gam, sudah ada orang ada, karisma ada, executive presence ada. Ini kadang-kadang malu nak pakai uniform, pakai dasar. Rugi. Kalau dia akan ke sana, polis, dia suka pakai uniform dia. Amal, kebanggaan dia. Aku unik pada orang lain. Kalau kita tak nak pakai uniform, kita rugi. Rugi betul. Sebab itu saja orang tahu. Pakai semua. Saya buat satu eksperimen ketika saya buat program di Melaka, 5 program di Melaka. Eksperimennya ASP ni, ACT dan sebagainya semua. Ada yang pakai uniform, ada tak pakai uniform. Pakai badge. Kan? Pakai tag kan? Ada pakai tag, ada pakai tie. Ada nak pakai tag langsung. Cuba saya kata tuan-tuan, sentuh anak orang. Pergi cakap dengan anak satu budak, bawa kat bus station, bawa kat tempat pelancongan. Yang pakai uniform ni, bila jumpa dia budak kecil, apa khabar dia? Apa khabar anak? Mak bapak seorang budak komplain, seronok dia tengok polis jadi budak kecil. Yang pakai tie ada ni, tiger, tunjuk saya polis, saya inspektor. Dekatkan orang, semua tak jangan. Walaupun dia pakai tag, kenapa? Uniform yang membezakan, bukan tag. Kalau tak ada tag, tak pakai apa? Pergi dekat, dia bawa kat sini. Tuan-tuan, mana uniform penting? Tuan-tuan tak pakai uniform pergi. Kehilangan political asset sebagai seorang pegawai atau pembantu polis. Ini kadang-kadang kita faham. Stanley Milgram berapa kerja tentang perkara tersebut. Stanley Milgram nama dia. 1960-an dapat sesiapa yang diberi peranan, dia akan bertanggungjawab dan akan dilihat sebagai orang yang berperanan walaupun dia tak mainkan peranan. Maknanya orang pakai uniform dilihat sebagai orang yang berperanan walaupun dia tak main peranan. Itu saja pencuri guna pakai pakaian polis, tak pencuri, boleh tak? Orang pergi masuk rumah kan? Orang tak gunakan, kalau tak ada waran pun pergi masuk rumah, tak apa, pakai polis. Kalau ada banyak dalam berita, dalam akhbar yang katakan sekarang ni, dia pakai uniform polis. Untuk, betul tak? Dia untuk mengukur orang dan sebagainya. Orang yakin, ini polis guna uniform. Kalau orang awam kan tahu pakaian polis dan pakaian polis, dia main letak ini lah. Ini ada makna semua ni kan? Bagi orang awam tahu kan? Tak tahu. Yang ini ya. Ada orang tahu tak? Tak tahu. Yang dia tahu 3 paku sini, 2 paku sini. Yang atas sini tak tahu. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi masjid dan hari Rabu pakai ni, tanya tuan, tahu tak mana ini? Dia tak tahu. Masjid, tanya ni, tahu tak mana ini? Tak. Dia tak tahu orang awam. Saya pun tak tahu. Saya ketika polis banyak buat program polis baru saya tahu. Maknanya tuan-tuan, yang ketiga ni sangat penting. Okey, kita sambung. Ini apa ni? Siapa belajar biologi? Siapa lulusan universiti angkat tangan?
sini tak nak ngaku dah, takut saya tanya soalan. Mungkin soalan di polis. Soalan lagi bukan jangan pukul, jangan rotan. Baiklah. Ini telur wanita, nampak macam bulan. Ini apa ni? Apa ni? Sperma lelaki, nampak macam alien. Ini tengok satu je yang akan masuk ke sperma wanita. Okey, yang wanita tak ramai sini. Saya nak tanya wanita-wanita ni. Sepanjang daripada balik kan, jam berakhir kan, maknanya telur tu bertumbuh kan? Sampai menopause, berapa banyak telur wanita hasilkan? Tak pernah kira? Apa tak pernah kira dalam jawapan dia? Mengikut kajian secara rata 7 juta. 7 juta. Jangan lelaki senyum, jangan tanya lagi. Ini sperma. Daripada balik sehingga mati. Lelaki tak ada monopause. Kalau lelaki monopause itu masalah. Lelaki ni sampai dia mati, berapa banyak sperma dia hasilkan? Orang tak boleh jawab. Tak apalah, sebab saya profesor saya jawab. Jawapannya 525 bilion. Bilion. Itu pasal lagi nak kahwin 4 lagi tuan-tuan. Terlebih sperma tu. Jadi 525 bilion. Saya nak tanya yang lelaki, ada tak manusia yang anaknya 525 bilion? Nak tanya wanita, ada tak ibu yang anaknya 7 juta? Tak ada. Jadi mana pergi 525 bilion tu? Mana pergi 7 juta? Semua habis, hancur. Hanya sperma dan telur yang terbaik saja bercantum. Bagi ayah rabbikumā tukadziban, antara nikmat-nikmat aku yang mana satu kamu dapatkan. Tuan-tuan adalah benih ibu yang terbaik, benih bapa yang terbaik bercantum. Jadi tuan-tuan dah perempuan. Walaupun muka tuan-tuan tak handsome. Walaupun yang wanita pakai kuku putih, nak putih. Allah jadikan among your mother's telur ni dengan your father's sperma yang baik saja bercantum. Tak kira dah doktor mana-mana bagian ini. Jadi yang terbaik saja. Maknanya ketika ada 5 orang anak, saya sperma saya 525 bilion, hanya 5 saja Allah pilih untuk jadikan manusia. Telur isteri saya 7 juta, hanya 5 telur menjadi manusia. Jadi mereka adalah yang terbaik. Semua manusia yang di sini tuan-tuan adalah terbaik ciptaan Allah SWT. Orang yang kita jaga pun orang yang terbaik. Kalau dia orang terbaik, layak tak kita layan mereka seperti orang tak baik? Tanya balik ini. Layak tak kita layan anak kita seperti orang yang tak baik? Sedangkan dia pilih Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia bagi tahu. Dia kata jika Allah meredai seseorang, kenapa manusia tak nak reda dengan dia? Tuan-tuan, ini manusia seolah lebih hebat dari Tuhan. Ya, jadi ini nisbah dari manusia. Satu nisbah 3.675. Tuan-tuan, dia sebut 3.675 ni, cuba tengok kosong berapa. Kalau 3 kosongnya 1,000, 6 juta, ini triliun, ini kuadriliun, ini berapa? Tahu tak? Main hitam tak? Kalau yang ini berapa? Satu nisbah 3.675, istilahnya dah 18 quintillion. Nah, jadi seorang manusia satu nisbah 3.7 quintillion. Nah, jadi pada Menteri Malaysia satu nisbah 30.7 juta. Lagi senang jadi Perdana Menteri daripada jadi seorang manusia. Tapi kita dari Perdana Menteri ramai lagi cium tangan dan kaki bodeh dan semua macam-macam. Sedangkan kita lebih hebat kejadiannya Allah jadikan satu nisbah 3.675 quintillion. Mana anak kita tu walaupun seorang, walaupun 10, walaupun 20, kata ibu dengan ayah saya 17. Masya Allah, Allah pilih the best 17 out of 535 billion. Jadi tuan-tuan, ingat, kalau aku jadi agung, perangai aku macam siapa? Macam agung kan? Betul tak betul? Kalau aku dilantik jadi agung, takkan nak perangai macam budak sekolah? Betul tak? Kalau aku dilantik
dilantik sebagai ketua mufti negeri Perak, perangai macam ketua mufti, tak dia macam penyanyi pop. Tuan-tuan dilantik jadi apa sekarang? Tuan-tuan dilantik jadi apa? Polis, pegawai. Perangai tuan-tuan macam pegawai atau macam anggota? Perangai tuan-tuan macam biasa atau macam pegawai polis? Letakkan pada sebab dia lantik begitu. Bila lantik seorang manusia itu dengan akal, manusia hebat kata haiwan. Tak guna akal, jadi haiwan. Betul tak betul? Betul tak betul ni? Tapi kalau tak guna akal, tapi iman jadi syaitan, itu kena fikir kembali. Sebab syaitan ni itu gaya beritahu. Dan kita Manazilus Sa'iri Syekh Abu Ismail An-Ansari Al-Hawari bagi tahu. Dia bagi tahu, dia kata apa dia? Syaitan ni dia menolak takdir Allah kerana dia tidak dijadikan makhluk terbaik. Nombor dua, dia menolak pelaksanaan takdir Allah. Tapi manusia lagi jahat daripada syaitan dia. Bukan saja tolak dua, Tuhan boleh tolak. Betul tak betul? Jadi kadang-kadang kita harus Islam. Ini balik kata-kata seorang syekh ya. Baik, kita nak ceramah pagi ni. Saya nak beritahu tentang kenang lagi. Kita tengok anak balik tu, jangan abaikan. Memang dia tengok ya Allah, yang ibu, ini salah satu bersatu juta. Yang ayah tengok ya Allah, ini salah satu berlima-lima miliar. Walaupun dia cacat, walaupun dia tak cantik, walaupun dia tak pandai, ketika itu, itulah yang terbaik yang Allah memberi pada kita. Dan setiap yang Allah beri itu adalah takdir daripada Allah. Allah tak pernah salah alamat. Kalau bagi saya jahat, Allah tahu dengan saya jahat. Betul kan? Dan kita jangan tolak takdir. Maknanya, dan sekarang jawapan dari pegawai polis, jangan tolak takdir. Buat apa yang tuan-tuan perlu buat. Jangan risau dengan manusia. Karena akhirnya di akhirat nanti, kalau kita risau dengan manusia tak perlu kita. Jawab kita sama dia. Allah. Betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan yang Muslim sini. Kenapa tuan-tuan solat? Allah suruh solat, betul tak? Kenapa tuan-tuan puasa? Allah suruh berpuasa, betul tak? Kenapa pergi haji? Allah suruh pergi haji. Kenapa bayar zakat? Allah suruh bayar zakat. Kenapa dalam pelaksanaan solat riak? Kata, aku solat kerana Allah, tapi riak. Maksudnya bukan kerana apa lagi lah. Kita tak akan salah dalam perintah solat. Betul tak betul? Kalau tak ada perintah solat, langsung tuan-tuan nak solat ya? Ada perintah solat, lalu tak solat. Kalau tak ada perintah solat, langsung tak solat. Jadi kita solat kerana perintah Allah, maka tak boleh riak. Tuan-tuan, pegang amanah ni perintah Allah. Kalau itu tak boleh riak, tak boleh takut, tak boleh sombong, ya? Tak boleh tipu, tak boleh misalnya ini. Ini perintah Allah. Allah hanya beri yang baik-baik sahaja. Allah tak beri yang buruk-buruk. Bila beri tanggungjawab, you have to do the best. Bukan yang terburuk. Apa itu the best? Depends on your interpretation. Setengah orang pilih terbaik, setengah orang tidak. Ini bagilah pada positif. Ya, reinforcement, negative reinforcement. Nanti saya ceritakan. Baik, tengok ni, menghayati kepimpinan bermakna. Layak kaki tangan dengan hormat, vibrasi kaki tangan, berkaki lagikan, berkomunikasi dengan kesan konsisten dan melihara. Tuan-tuan, kaki orang bermakna ni, ambil 5 ini. Ada tempat kosong tak sini semua? Ada? Bagus? Ada. Menghayati pimpinan bermakna, layan kaki tangan dengan hormat. Kalau kita nak dilayan dengan hormat oleh Datuk Panglima Aziz, kalau guna kita layan. Jangan kita harap nak layanan terbaik pada orang, tapi kita tak bagi layanan terbaik. Kita ni ada penyakit. Bila kita kena pada kita tak terbaik, bila bagi ke orang, I don't care. Tak boleh begitu. Mesti guru, aku nak terbaik, aku jadi orang terbaik. Itu saja Nabi Muhammad SAW sentiasa beri orang terbaik, sebab dia nak dapat kebaikan daripada Allah SWT. Dia sentiasa bagi terbaik, tak ada benda yang bagi orang tak baik. Kita sebagai Islam yakin benda tersebut. Yang kedua, inspirasikan kepimpinan. Tugas tuan-tuan sebagai ketua menginspirasikan, naikkan semangat dia, jangan condemn lagi.
Macam Datuk kata tadi, orang jatuh longkang tu ada potensi lah. Ada potensi lah. Kita bunuh potensi orang jatuh longkang. Ini berapa banyak ni? Sebab kita ada power. 4 perkara menyebabkan orang sombong. Saya tak tahu tulis sendiri. 4 perkara menyebabkan orang sombong, orang ego, orang takut, orang zalim dan sebagainya. 4 perkara. Fikirkan. 1. Kuasa. Usahakan dapat kuasa. Terasa ada kuasa dah sombong. Betul tak betul? Belum dapat kuasa, terasa ada kuasa dah sombong. 1. 2. Harta. Terasa kaya dah sombong. Belum kaya lagi. 3. Kepandaian, iaitu ilmu, kebijaksanaan. Dia rasa pandai dia orang semua salah, dia rasa betul. Yang keempat ialah kekuatan dan kesihatan. Tuan-tuan, saya punya kajian lama tentang perkara ini. 4 perkara ini menyebabkan kita sombong. Usahakan dapat, baru terasa ada dah sombong. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, tolong jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Orang takut kalau dia orang sombong. Tak boleh. Jadi inspirasikan kita kan. Yang masuk longkang jatuh tu ada 2 cara. Dia masuk longkang, pada muka tekan ni, makin teruk dia longkang. Dia boleh bangun kan? Tak boleh bangun. Betul kan? Sebab kita hina, kita kondem semua. Dia nak cara, macam mana nak keluar dari longkang. Tapi kita tak bagi. Kita tekan, kita tendang, kita kencing, kita mudah dia. Dia boleh bangun kan? Tak boleh. Cara kedua, tuan-tuan bagi cara. Jatuh longkang. Macam ni caranya. Jangan tolong. Macam ni caranya. Engkau panjat ni, ambil batu, tengkikkan batu supaya lebih tinggi, keluar. Itu satu cara. Cara kedua, cara ketiga ialah macam ni, bagi tangan. Ada 3 cara. Yang mana satu tuan-tuan pakai oleh kaki tangan ataupun anggota masuk longkang. Cara yang pertama, maki hamun selekina. Dia tak apa juga, dia tak tahu caranya. Atau cara yang kedua, bagi caranya, tapi tak support. Ini buat, tapi tak support. Kan dekat dalam kemudian executive coaching, accessibility menyebabkan seseorang boleh bangun. Accessibility apa dia? Maknanya dia capai sesuatu. Macam mana capai? Dia sokongan. Maknanya setakat bagi idea tanpa menyokong, dia mungkin tak boleh bangun lagi. Bagi idea, sokong. Contoh anak kita, balik rumah menangis, ayah mentality fail, saya maki hamun dia. Makin pandai kan anak saya kena maki? Kalau ikut kajian tak sampai 5% manusia bila maki, dihina dia kecil, dia akan bangun melawan. Tapi dalam 95% manusia akan down bila dihina. Jadi anak kita kata apa? Tak apa. Ayah bagi orang cara belajar. Belajar ni pagi 2 jam, petang 2 jam, mesin belajar belajar, dia buat sendiri. Masih itu rumah panas, ayah tak bagi buka kipas. Lampu ayah kata jimatkan elektrik. Contoh begitu kan? Meja tak bagi, pensel tak bagi. Walaupun tahu teknik, tapi tak ada sokongan, dia boleh maju tak? Tak boleh. Sama dengan kaki tangan. Bagi teknik, tapi tak sokong. Accessibility tak ada. Bila accessibility tak ada, dia tak ada bangun. Tapi kalau anak kita tahu, setakat bagi nasihat saja tak cukup. Kita kena support pergi tuition, belikan lampu khas meja untuk belajar. Betul kan? Belikan kipas. Tak ada laju. Dan yang keempat ialah suasana mesti damai, sejahtera. Dengan anak kita, tuan-tuan hantar tuition ke, tuan-tuan bagi teknik belajar ke, tuan-tuan bagi dia sokongan. Tapi kalau suami isteri asyik bergaduh saja, anak tak boleh maju. Emosi dia terganggu. Nampak kan? Tuan-tuan selalu bergaduh dengan pasangan, berhentilah. Kalau nak bergaduh, jangan dengan depan anak. Masuk kereta, bergaduh dalam kereta. Tumpuk lebam-lebam tak apa. Lebam anak tahu macam lebam itu. Ibu tergantung steering. Depan anak jangan sekali-kali. Tension dia. Bila tension dia tak boleh maju. Walaupun kita tanda tuition, bagi tension, bagi buku, bagi pasangan, bagi aircon, bagi apa, tak boleh. Sebab emosi. Bagi juga kaki tangan, bawahan. Tuan-tuan minat buku dia, patut tuan-tuan yang ada tuan-tuan bergaduh. Dia dengar. Kan bos ni, dia bagi arah begini, dia bagi arah begini, inspektor bagi begini, AST bagi begini, apa pentingnya pada aku. Kita nak minta kalau dia bagi ini. Sebab dia boleh. Ini tak boleh. Tuan-tuan, pertelingkahan antara ASP
kita ada ego. Dia ada ego, mula nak buat betul. Ini kesilapan. Jangan buat lagi dalam. Baik, hargai bagikan maklum balas. Bila anak buah ada bagi kita maklum balas, hargai. Jangan cakap air kalau dah tahu tahun dulu dah. Masa saya kerja di Jepun, orang Jepun ni unik sistem dia. Dia ada pagi-pagi itu ada sesi air off. Maksud saya bertakak dulu. Ada sesi soal jawab seminggu sekali dengan CEO top nombor 1 dengan general manager. Dia tanya, apa nak buat? Semua bagi idea. Dia ada PA dia, catat. CEO dia dengan general manager tak jawab pun. Tak jawab. Sebab saya tanya, kenapa dia tak jawab? Ada benda biarlah. Cuba dulu, ada. Kenapa dia tak jawab? Dia kata apa? Dia jual dulu. Dia kata, dia makan dia dapat, dia tu 3 bulan dulu, dia makan dia. Tapi kenapa kata dulu tak buat, dah buat tak boleh? Dia kata, dulu, sekarang teknologi dah lain, pekerja dah lain, ekonomi dah lain, orangnya dah lain. Mungkin yang gagal 3 bulan dulu, hari ini berjaya. Betul tak betul? Itu pemikiran orang Jepun. Kalau pemikiran Indonesia, hang dah tahu, hang masuk sini sebulan, kami dah buat 6 bulan dulu, tak boleh. Pemikiran kita, pemikiran Jepun lain. 6 bulan dulu kita tak ada internet, 6 bulan dulu kita tak ada telefon, 6 bulan dulu kita tak ada komputer, 6 bulan dulu kita tak ada duit, 6 bulan dulu kita tak ada duit, sekarang semua ada untuk berjaya. Bagi dia, it's better to try than never. Itu dia, saya pemikiran dengan kita. Itu saya bagi kaisan continuous improvement. Kalau kita bercakap benda yang sama, 3 tahun dulu dapat tak jaya, idea lain. Dia pun tak ada tulis. InsyaAllah, dia ragikan orang punya, apa dia? Kita bila nak bagi maklum balas yang kita tak suka, kita ignore atau tahu je. Ataupun kita lawan dia. Kesilapan yang besar, tuan-tuan. Bila kita ignore atau abaikan orang mengadu pada kita abaikan. Dia berkata berapa kali? Dia akan mengadu berapa kali kalau kita abaikan? Sekali je. Lepas tu dia nampak betul-betul serius. Alah cakap kampus buat. Dia berkata, itu pasal agensi kita susah nak maju. Jangan ada ke atas ni ego. Dia orang bapa mengaku ni kau tak tahu saja. Lepas tu orang kata, tak ada lagi. Wah, pun buang dia cakap. Betul tak betul? Tuan-tuan, berada dalam saya cakap habis-habisan. Saya bagi semua. Sebab ini ilmu daripada Allah SWT. Kalau saya simpan tuan-tuan, tuan-tuan tak dapat. Saya bagi segala-galanya. Ilmu daripada Allah SWT saya sampaikan saja. Saya bukan biar begitulah. Yang kedua, Polisi Malaysia saya buat tu. 14 orang kan pegawai undang-undang atau apa saya lupa semua dengan timbalan dia kita buat program. Saya cakap Islam tuan-tuan jadi polis ni apa tuan-tuan rasa jadi polis ni? Saya jadi orang awam. Bagi saya jadi polis ni nampaknya polis persepsi saya terus negatif. Tuan-tuan tu tak kenapa. Tapi saya kata pada yang top ni dia beritahu tuan-tuan, saya tahu pesan tuan-tuan itu. Sebab tuan-tuan rasa saya bukan polis, maka tuan-tuan ingat saya tak tahu apa ikut kerja. Saya tahu dia polis, Pak Abang saya bukan polis. Saya nampak dia kerja macam susah. Saya pernah duduk dengan dia di Penang, masa dia jadi ketua polis Penang. Masa saya di SPM, saya duduk dengan dia. Saya nampak kerja dia siap dalam macam terowonnya. Saya nampak. Jadi kalau tak hargai saya datang sini. Sebab tuan-tuan rasa ada uniform, ada pakat, tuan-tuan silakan mereka. Sebab apa ilmu yang dipanggil transferable skill, transferable knowledge, transferable competency. Ilmu di mana saja kita gabungkan pakai. Universal. Ilmu ni universal. Bukan pengalaman berbeza. Ilmu ialah universal. Kalau tidak Al-Quran itu ada Al-Quran Melayu, Al-Quran India, Al-Quran Cina, Al-Quran Siam, Al-Quran Brunei. Ada tak Al-Quran itu? Tak ada. Al-Quran sama. Cuma terjemahannya beza. Betul tak? Sebab apa? Ilmunya universal. Pengalamannya beza. Bahasa Cina lain, bahasa India lain, bahasa Melayu, bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Jerman. Bagi itu juga dengan ilmu pengurusan. Ada yang kata Prof, itu yang dari masyarakat ada pakai. Itu bukan yang top-top lah. Sebab label yang Datuk Aziz lagi tadi. Saya kata tuan-tuan, dulu handphone itu orang pakai tak? Tak pakai kan pakai handphone. Handphone tu orang Malaysia pula kan? Kita ni seolah bila ilmu manajemen pengurusan, peningkatan prestasi, kepimpinan mesti made in Malaysia. Yang luar negara tak dipakai.
handphone tu orang putih buat kita pakai, jam tu orang putih buat kita pakai, betul tak? Internet orang putih buat kita pakai, WhatsApp orang putih buat, Instagram orang putih buat, FB orang putih buat, kita pakai. Why not made in Malaysia? Kalau made in Malaysia, kereta pun tak ada lagi. Jadi kita punya konsep silakan tu, sepatutnya made in anywhere, kita customize sesuaikan keadaan negara kita. Itu yang betul pemikiran kita. Sebab kita pakai apa saja orang buat di luar negara. Tapi dari pasal management, saya dah melalui dah ketua pengarah, Prof ini tak boleh ini. Saya kira apa tak boleh tuan? Pasal kita itu budaya. Saya kata tak boleh sesuaikan budaya juga. Dulu budaya handphone ada dekat Malaysia tuan. Ada kan? Budaya internet ada kan? Saya 1997 dah jadi online course manager di Oklahoma State University. Saya dah tahu ya. Online course manager. Di Indonesia saya internet baru lah ada. Dah ada online course 1997 lagi. Sekarang kita dah ada. Masih ada PKP ni kita ada. Jadi maknanya di sini tuan, jangan tolak ilmu datang dari mana satu. Sejak Habil dan Kabil. Bila Kabil ni, bila Kabil kan yang kita bunuh kan. Bila Kabil kita bunuh, Habil tak tahu macam nak tanam dia, nak kumpulkan dia. Burung gagak tunjuk macam mana nak kumpulkan. Maknanya anak Nabi Adam belajar untuk kebumikan manusia melalui siapa? Guru, binatang. Ilmu. Tengok dinding pun dapat ilmu. Oh ini warnanya cerah sangat, sakit mata, kita bagi gelap sikit, betul tak? Tengok dinding, tengok lantai. Ini kasar sangat, kadang anak aku lalu sini, kaki dia kalau jatuh luka, kita bagi licin. Maknanya dia tak berkata-kata, tapi ilmu itu is a wisdom. Hikmah yang kita dapat daripada sesuatu. Jangan cuba ilmu. Banyak orang kata ini tak boleh, Jepun tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh satu. Saya duduk Amerika 18 tahun. Pernah duduk Jepun setahun. Duduk di Sabah 2 tahun. Pergi kerja di Singapura. Sekali-kali saya ramai di Singapura. Sebab masa Malaysia untuk bisa 12 anak ni baru duduk di Singapura waktu Indonesia. Indonesia dah pecah, mereka tak nak pindah sini kerana daripada ada anak sendiri dan berkeluarga di sana, ada rumah dan sebagainya. Sampai hari ini ada dekat 100 orang di Singapura. Jadi tuan-tuan, ilmu jangan pernah. Konsisten dan boleh harap, ini sangat penting. Kemudian berkomunikasi dengan berkesan. Inilah yang kita tekankan. 2, 3, 4, dan ini kurang sedikit. Saya nak tekan kat sini selama 2 hari ini. Baik, tengok video ni. Tuan-tuan dah tengok tak video ni? Belum. Cuba tengok apa kita boleh belajar pada video ni. Saya punya banyak video, cerita tuan-tuan tak menyantuk. Suara, mana technician? Nanti jatuh.
I was winding up. I was winding up in a shot and Oke, teman-teman. Baik, saya akan tengok video ni. Video ni ada mesej yang saya sampaikan. Tengok ya. I was winding up in a shot and oh, the cannon had fired and hit Sterling directly to the back. We clocked that to the Sterling at 116 kilometers per hour. Now that's a lot of miles per hour. Oh, indeed. Now Sterling can't chip out of that one. Sterling, he's not out towards the end. Now, the thing on North Sterling.
bagi-bagi yang ada. Yang tak boleh harap ni tak dapat. Gaji hujung bulan sama tak? Akhir tahun sama tak? Bonus sama tak? Rasa seperti yang zalim kat sini. Bila kita tak gerung, tak asuh, tak didik orang yang tak boleh, sampai bila dia tak boleh? Kata orang ni, tiba-tiba kena transfer. Panik tak kita? Panik orang yang kita harapkan kena transfer. Kita pun kena buat semua. Sebab apa? Kesilapan kita tak asuh, tak didik orang yang tak boleh. Itu yang tak tahu tadi. Walaupun dia rasa tak boleh, kita tak tahu potensi dia. Tapi dia tak ada. Dia tak boleh kerana apa? Mungkin tak cukup pengalaman, mungkin tak cukup ilmu, mungkin tak cukup kemahiran. Jadi bagi kompetensi. Dia tak boleh juga kerana tak ada semangat, motivasinya kurang. Mungkin, ya. Jadi kita tak ada yang satu. Tuan-tuan cuba lah dulu. Saya nak ceritakan itu. Satu hari saya lihat jadi kawan baik dan itu semua bawa hadiah. Orang kan hadiah simple, bukan kita gila-gila dan hadiah simple. Pada satu kotak cantik, saya buka. Ada kotak lagi kat dalam, buka lagi. Dan saya bila bagi hadiah yang jadi buka kepada orang ramai. Kita punya orang dah balik baru buka kan. Kalau boleh nak dalam bilik air buka daripada bagi orang nampak. Sana dia kena tunjuk orang ramai. Buka tak nampak kain buruk, rusuk dan busuk. Saya kata apa maksud kawan saya ni? Saya ada duit nak pakai pakaian. Walaupun masa sepak program kedoktoran tu tanggung sendiri, susah tuan-tuan, 5 orang anak. Sebab kita pendidikan, saya minta dia lepas sepak master, saya minta mengajukan pelajaran kedoktoran, dia tak bagi. Tapi kawan saya dia dinastik, dia bagi. Sebab apa? Kabel dia besar. Tuan-tuan yang ada kabel cepat naik pangkat. Pasang lagi kabel besar-besar. Tapi tak adil, betul kan? Kawan saya dapat PhD, saya tak dapat. Saya maju 6 kali tak dapat. Ajar itu tak apa, saya berhenti. Saya buat program sendiri. Profesor saya tahu, saya punya kepakaran, saya dapat award untuk online cost management. Dia kata, akhirnya aku jalankan kau kerja 3 hari je dapat kerja di industri. Tak cukup juga sebab beasiswa dia mahal. Sana satu subjek untuk program kedoktoran, satu subjek $1,350 kali dengan 4 berapa? Lebih kurang RM5,000 satu subjek. Satu semester saya 3, 15,000. Jadi saya kerja jadi forwarding agentnya, driver power lorry untuk orang. Yang kedua saya dulu mekanik, ya, saya engineer, saya belajar air contractor. Dia air contractor bawa pokok, dapat ada CPA. Pernah saya jaga kerja di kursi stok, kedai runcit. Tokinya Arab, Yahya kata aku potong sangat, tak ada duit lagi. Tak ada, juga tak ada duit. Asalkan aku kerja kau pakai ayam free sudahlah. Ujung minggu kerja sana nak ayam free, supaya dapat bagi makan anak isteri. Jadilah. Dan saya jumpa orang Arab. Saudara Arab yang kaya, dia kayak delay, saya nak cuci jamban kamu boleh tak? Dia bagi 1 jam RM5. Kerja saya tak punya minggu, jaga kursi stok ataupun cuci jamban. Cuci apa $5. 10 rumah dia $20 seminggu. Sebulan dah dapat berapa? $200. Yang bawa lori lagi, campur kerja dia mesti teruk memang teruk. Tapi alhamdulillah kerana bagi kekuatan rezeki, lepas 2,5 tahun dapat tak jadi doktor. Jadi itu semua kesusahan yang saya alami. Saya kata kain burung ini aku sekarang dah jadi profesor, dia bagi. Tak layak bagi. Pasal dia bagi kat aku ni. Bila dah balik saya pun punya ada cerita di sebaliknya, tuan-tuan. Apa moralnya? Moralnya ni ada teman-teman. Manusia ni yang terdiri pada kita ada cerita. Yang miskin bagi dia cara yang miskin dia. Ada cerita. Bagi dia begitu sangat berharga. Dia nak ajar saya satu benda, kawan saya itu. Bila saya bagi benda yang kain buruk ni, dia kata, Yahya, I know you are mens. M-E-N-S-C-H. Tuan-tuan, kali pertama dengar perkataan ini. Mens ni adalah satu perkataan yang gabungan integriti campur dihormati. Nanti saya ajak tuan-tuan, ya, bila pegang integriti saya besok kita cakap tentang integriti. Mens, M-E-N-S-C-H.
Dia integriti, satu dia hormati. Kalau integriti, tak mesti orang itu dia hormati. Dia berintegriti, akhlaknya baik, modalnya baik, nilainya baik, tapi produktivitinya rendah. Betul kan? Dia tak dihormati. Betul tak betul? Jadi kalau match ni, maknanya akhlaknya baik, campur produktivitinya bagus, kualiti perkeratannya bagus, penampilannya bagus, semua komplit. Dia panggil match. Dia kata apa? Aku bagi kau ini supaya kamu jangan lagi berburuk pada orang lain. Dia profesor juga. Dia kata kita nak jadi match. Seorang profesor mesti berintegriti dan dihormati. Setakat berintegriti belum tentu dihormati. Yang dihormati kerana beri benda yang terbaik pada orang lain. Tuan-tuan nak jadi match, maknanya lepas pada ini tuan-tuan orang paling berintegriti dan berjabat, tapi tak boleh beri yang terbaik kepada orang, tuan-tuan tak dihormati. Dan tuan-tuan ingat, kita jadi orang yang terbaik dari segi value, nilai, akhlak, tapi beri yang terbaik, itu baru kita dihormati. Jadi ini bagi match. Dia kata, engkau jangan bagi orang buruk. Saya tanya dia kata, tanya bagi kau fikir, kenapa kau nak bagi? Kawan baik pula tu. Yang dianggap saya ni adik dia abang. Dia banyak tolong saya. Masa September 11 tu saya ada di US, orang Islam takut nak keluar, takut kena pukul orang putih dan sebagainya, takut kena bunuh. Dia tanya saya, ya anak kau pergi sekolah? Tak pergi sebab sekolah tutup. Engkau keluar tak? Aku tak kena takut, tak apa. Engkau ikut aku. Buat apa? Saya tahu kau nak beli barang-barang kuncit ni kok. Saya ikut dia. So pergi mana lagi dia? Las Vegas pergi conference dengan dia, pergi ke Hawaii dengan dia. Dia baik. Bila saya solat ni, dia buka masjid. Namanya Dr. Neglan. Dr. Neglan, what are you doing? I'm looking for you. I want anyone to help you. Dia tunggu kita solat. Kalau dalam bilik, pukul 5 pagi kita dah solat. Ya, kalau waktu sama ni macam panas kan? Solat subuh pukul 4 pagi. Dah bangun dia nak solat. Dia tidur, kita tak kacau dia tak nak, tapi dia faham. Besok kalau nak solat pagi, solat. Jaga sama aku. Maknanya dia memahami. Itu. Kalau dia conference makan-makan semua, saya minta kosher. Dia putih Islam, kosher atau Muslim atau vegetarian. Kemudian dia akan tolong. Dia ni nak makan dari semua, minta kosher. Dia tolong, banyak tolong dia. Saya akan baca abang sendiri. Jadi orang baik saja. Bagi saya satu ciri, saya fikirkan. Tuan-tuan, bukannya benda buruk dia bagi, tapi mesej yang sampaikan. Kadang-kadang kita ni mesej kita tak nampak, kita nampak benda. Bila nampak benda, hilang kita nilai. Itu satu cerita. Satu cerita lagi yang saya nak kaitkan, tuan-tuan. Kalau pakai buruk orang bagi, kita buang. Kasut buruk, kita buang. Betul tak? Betul tak? Kopiah buruk, kita buang. Makanan buruk, kita buang. Tapi bila pakai buruk, kita ambil. Ada orang bagi tak kita pakai buruk? Aku ni suka mengumpat. Kakak ambil mengumpat aku. Aku ni suka menghina. Abang ambil hina. Tak ada orang suruh. Tak ada. Kita buat kan? Tak ada orang bagi, kita buat. Tapi benda fizikal yang buruk, orang bagi pun kita tolak. Tapi kalau emosi yang buruk, nilai yang buruk, orang tak perlu bagi, kita ambil. Maknanya kita kena betulkan boleh. Tuan-tuan ini banyak lah. Jadi macam mana kita sebagai penjaga ahli pegawai? Nombor satu saya kata tadi, jangan beri yang buruk pada orang. Give the best. Nombor dua, jangan ambil yang buruk pada orang. Bos aku dulu pernah hukum aku, pernah seksa aku. Tuan-tuan jangan buat perangai dia. Jangan ambil perangai dia. Jangan kita dah rasa perangai kita nak bagi ke orang lain. Stop. Sebab apa? Allah tak suka perangai buruk-buruk dan kita pada pandai nak sambung lagi, nak bagi ke orang lain. Bukan kerja kita nak sambung keburukan. Kalau boleh kita lebarkan wakaf intelek. Yang benda baik kita sambung-sambung. Yang benda buruk sampai ke kita berhenti. Benda buruk sampai ke kita berhenti. Supaya benda buruk tak lagi wujud. Ini kita sambung. Sambung. Kalau lah polis yang mes pegawai dulu tahun 70-an, saya tahu lah, saya selalu datang ke mes di abang saya. Ada tak Arab dijual di sini? 1970-an ada tak Arab? Ada minuman biasa kan? Zaman dulu. Kalau sekarang ada Arab, jangan tuan-tuan. Saya tak suka mak saya. Bersama menghalang kebebasan. Semua manusia dia nak bebas sebebas
ialah bila nasihat pendek-pendek. Ya, pendek-pendek. Kalau ikut psikologi pun, nasihat yang terbaik yang pendek-pendek. Bagi orang psikologi. Juga tengok, ya Allah, ini telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu. Kenapa kita tak pakai? Kita nasihat leker, membedel, 3 jam, tak puas hati, besok sambung lagi. Tak puas hati, minggu depan sambung lagi. Masyaallah. Tak puas hati, face to face, main WhatsApp lagi nasihat. Kita tahu. Sebenarnya pendek-pendek. Contoh, satu hari Rasulullah SAW nampak sahabat terselak punya paha. Rasulullah itu dia kata apa? Pergi ikut aurat. Sebab dia tahu dia ikut aurat. Betul kan? Belum nasihat. Yang ni keluar adalah dulu. Kalau tengok kucing pun dah putih, nak tanda yang apa lagi. Rasulullah tak kutuk, tak hina, tak keji, tak berlentik. Kalau dia tua tak takut masuk neraka ke? Kalau dia orang nampak? Tak ada. Rasulullah kata apa? Sebab dia tak ada ilmu. Nasihat itu cuma nak connectkan kepada emosi dia, ilmu tersebut. Dan Nabi kata apa dia? Begitu aurat. Habis Nabi berlalu. Simple. Betul tak? Satu hari Nabi makan bersama seorang budak. Budak itu makan nak jaga boleh jauh. Nabi kata apa dia? Kalau makan, baca bismillah, guna tangan kanan dan ambil yang paling dekat tak boleh. 3 je. Kalau kita, mana anak sampai kurang ajar betul. Bapak angkat tak jaga ke? Tutup dulu. Baru nasihat, belum empangkan budak ini, campur lagi. Ukutan. Nabi nasihat, dia ajar. Bila nasihat hanya beri. How to improve. Itu maknanya nasihat. Dia kata apa? Baca bismillah, guna tangan kanan, ambil paling dekat. Ajar tak? Ajar. Tapi pendek tak? Ringkas. Cuba tengok hadis Rasulullah. Bila nasihat sahabat, pendek-pendek. Kita bila nasihat, panjang-panjang. Kita terbalik. Itu asal tak suka nasihat kita. Jadi nak orang berfikir berikut Sokrates. Sokrates approach, pendekatan Sokrates menasihatkan orang ialah beri orang berfikir. Bila kita rasa orang baik fikir, engkau buat macam ni, man. Betul tak? Kami semua jadi susah pasal pertanaman. Jadi cukup. Dia faham tak pasal aku dia orang semalam? Man, engkau ni tanaman ni kau malas, kau main judi dulu ke bertanda-tanda. Dasar rokok dulu ya, aku dah minum pakai kopi 2 jam, 3 jam. Oh, ini bagi pribadi. Bila kita pribadi orang kecil. Bila kita nak take ke program, kau dah terlambat ni, tak kisah. Kau buat apa sebelum ni, tak kisah. Tapi bila kau terlambat, dia kisah ni. Semua lambat. Aku kena marah ngampus semalam. Jadi cukup. Maknanya, bila buat perangai tak senang, begitu. Kesannya ini dia. Dia ada berfikir. Caranya, beritahu. Nanti kita ada. Jadi ini sebab nak bagi, maknanya menginspirasikan ini bukan susah kalau kita teknik dia. InsyaAllah dalam hari ini, kalau saya ada masa, saya sediakan. Ini insyaAllah ambil falsafah. Dari falsafah, ini namanya. Di Amerika sana, kat Florida, kadang-kadang tak besar-besar ikan kat kaki laut itu mati. Banyak ikan. Saya duduk di Florida, sebelah Florida, sebelah dengan Disney World. Lebih kurang macam dalam kena import ke KL ke Disney World. Ya. Saya selalu pergi ke St. Augustine ke pantai ataupun Jacksonville. Sebelah sana saya pergi ke itu Tallahassee. Kalau ke Jacksonville ke St. Augustine, itu ada musim ikan nanti. Mana ikan nanti? Masa saya duduk di Sabah, di Kota Kinabalu, ada musim dia. Sampai pada yang Sabah sini ada tak? Ada. Yang duduk Kota Kinabalu. Ada musim dia. Ada musim dan duduk ada. Kau kata baru. Ada musim dia, ada bukan banyak kan, tapi bertarukan. Saya masuk dalam laut tu, saya ambil baju. Tak payah nak angkat, penuh dah. Bagi orang. Senang dulu. Sekarang, yang datang kepada dia. Tak tahu kepada dia. Dah, laut aku. Dulu begitu, 1992. Saya di Sabah. Masuk laut. Banyak yang orang. Tepi pantai dekat apa tu? Bangunan Berjaya kan? Sabah Muang kan? Sepanjang-panjang tu 2 kilometer, semua udang. Orang buat udang kering, masa udang kering murah kat sana. Sebabnya begitu. Macam je lah, macam ni lah. Jadi yang ahli falsafah ni, dia nampak ikan yang hidup, dia ambil capai balik. Tapi nelayan kata, ini bodoh lah. Ikan teri
Tak perlu nak tangkap. Buat apa? Ambil je lah. Ahli falsafah kata apa dia? Langkau. Memanglah free. Aku campak tu untuk aku. Bila aku campak ikan ni, sebanyak mana aku boleh tolong, dia selamat, dia beranak, untuk masa depan kau juga. Buat aku. Tapi dia layan kita, dia tamak. Dia nak ambil berapa banyak yang boleh. Macam saya lah, pergi mancing di Sabah kan. Jumpa geng gajah. Bukan gajah kan? Bukan kan? Tengok muka-muka boleh banyak apa. Jumpa geng gajah. Geng lahat tu, kita mancing di sungai. Dia datang. Buat apa lah? Tangkap ikan, mancing. Susah lah, anggap bom saja. Sebab dia tak ikan pakai bom. Senang lah kita. Kawan tunggu saja, boom, satu. Berapa minit kan? 5 minit siap dapat 5 bali. Yang kita satu kali, dia kata, senang saja kan? Bom saja. Ambil juga. Takkan ikut cakap. Dia juga kata kita baru ada harapan masuk udara. Dia kita bom. Dia bisa kita dah pacikan. Kadang-kadang kena turun. Maknanya di sini tuan-tuan, kita tengok berkomunikasi dalam kesan ni bagi nelayan ni. Pakcik ni tak henti tu. Nak buang, nak ambil tamak-tamak ni yang hidup campak balik lah supaya hidup. Jadi level of knowledge tu beza dengan ahli falsafah. Kita nak nasihat dia kena nasihat cara pakcik tu. Jadi konteks is very important. Jadi kita berkomunikasi, konteksnya satu. Orang baru masuk kerja, konteksnya berbeza. Perempuan beza, lelaki beza, betul tak? Perempuan ada 7 juta, lelaki ada 525,000, beza tak? Tak mengaku, tak nak ngaku. Saya nak test. Ini wanita, itu wanita. Jawab tak? Betul ni? Kalau suami, lelaki menjawab. Kalau suami, isteri tanya, abang, hari nak masak apa? Apa selalu suami jawab? Masak apa lah. Yang ini, apa suami jawab? Sama juga kan? Dua-dua jawab kan? Tuan-tuan dengar ya? Dengan yang kedua yang lelaki, dengar betul. Puan-puan suka tak jawab tu? Suka atau tak suka jawapan itu? Tengok, tuan-tuan sana. Kita isteri tanya, masak apa sajalah? Isteri? Nasib baik itu orang Malaysia. Dia sebut apa saja dia faham. Kalau isteri kita orang Australia, masak apa saja, dia cari internet. Ayam kari apa saja. Memang tak jumpa. Nasib baiklah. Tuan-tuan, ini maknanya lelaki berfikir dengan perempuan berbeza. Perempuan semua detail oriented, lelaki lebih apa dia? Goal oriented. Lelaki nak capai matlamat, perempuan lebih pada proses-prosesnya. Itu sebenarnya bila perempuan bagi nasihat pada lelaki boring. Macamlah keputusan yang semua tak boleh tahu. Lelaki cukup benci, betul tak tuan? Tak ikan tu. Kalau tuan-tuan bagi kerja perempuan tu, gimana? Ni buat kerja, buat. Berapa dia? Bos dia tak cukup maklumat. Pendek je. Bagi kita seolah macam isteri tahu macam fikir kita. Masak apa sajalah. Macamlah isteri tu ahli magic, dia baca kepada suami. Tak boleh tuan. Lagi perempuan berbeza. Generasi muda yang pakai milenial, Z, Y, X, apa saja, dengan orang tua berbeza pemikirannya. Yang muda ni, dia dilahirkan dengan budaya by choice, dengan pilihan. Generasi tua tak ada pilihan. Kita dulu mak kita berikan kasut plastik hari raya pun bangga. Budak sekarang bagi kasut yang harga RM1,500, Adidas, warna merah, tapi dia suka warna biru. Dia komplain ke tak komplain? Apa kasut biru ni? RM1,500 lah. Bukan kisah RM1,500. Saya nak warna biru. Nangis. Itu budak sekarang. Sebab dia by choice. Sebab apa kita banyak pilihan. Dulu goreng pisang ada tak goreng pisang keju? Sekarang ada tak? Macam-macam by choice. Zaman dulu orang memilih by choice. Bukan lagi macam itu dulu. Bagi arahan, ya mak ikut. Saya tak ada cikgu pun. Tiba-tiba satu hari dengan tengok TV,
abang saya datang, abang saya cikgu. Jadi ada saya interview apa kan? Cikgu, saya nak apply tu. Aku dah tolong apply tu kau. Senang gitu jawab. Saya kata, kenapa apply? Mak suruh kau jadi cikgu macam aku. Dah, ikut cakap mak. Pergi interview masa tu. Kenapa dia nak cikgu? Mak saya suruh. Itu jawapan saya. Betul ni? Betul. Saya bagi sahabat boleh? Boleh, sebab saya suruh jadi cikgu, dia tak kisah dapat mana. Dia cuma beritahu, mak saya dapat sahabat. Engkau gila ke tak ada sahabat? Oh dia. Sebab apa? Mak tak jelaskan dia nak jadi cikgu, bukan di sahabat. Bagi saya, mak nak jadi cikgu. Saya ada lagi. Mak kata jadi cikgu, cikgu. Yalah, kalau berubah dia fikir, mak dah sakit, mak dah tua. Jadi dia lah, takkan nak habis sahabat. Oh, dia jadi ikut lah. Saya ada lagi. Cikgu. Sahabat, boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Akhirnya dapat kali para sahabat, tanpa ruli. Isteri saya orang tanpa ruli. Dusun-dusun. Ya. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita komunikasi besar ini kena konteksnya. Lelaki, perempuan yang ada pangkat tinggi, pangkat rendah dan sebagainya. Kalau Islam ni tuan-tuan, bagi salam pun ada adab. Orang yang berjalan bagi salam pada orang yang duduk, betul kan? Orang yang berjalan bagi yang berdiri, yang muda pada yang tua, yang kurang ilmu pada yang berilmu, yang tak ada kuasa pada yang berkuasa. Dia begitu adab dia berkomunikasi. Bukan nak pakai ilmu orang. Assalamualaikum. Siapa supaya orang yang berilmu, berilmu, berkuasa ini dapat pahala lebih. Itu adab dia. Jadi bila jumpa mak bapak tu jangan bagi salam dulu, dia mak cakap dulu. Itu cara adab. Tapi dah mak bapak tu tak lebih, jadi susah tu. Dia kan pun tak dekat salam dulu. Kurang ajar dekat salam dulu. Adab dia bagi Islam, orang tua bagi dulu. Sebab apa? Sahabat tak pernah bagi salam pada Nabi dulu. Nabi dulu bagi. Jadi adabnya itulah ya. Dalam kitab apa saya ini karangan Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan fikirkan balik komunikasi. Baik. Kita polis, ini yang kita suka. Sebab tuan-tuan suka, saya tunjuk sikit video yang tuan-tuan suka. Boleh tak? Boleh. Jangan marah ya. Okey, tengok. Dalam mendidik orang ada dua. Satu lagi negative reinforcement. Itu negative reinforcement. Satu lagi positive reinforcement. Dua-dua dalam psikologi. Ini pun boleh, yang ini pun boleh. Yang positive reinforcement, cara baik, cara nasihati, cara ini cara Rasulullah SAW, positive reinforcement. Cara kita negative reinforcement. Kita yakin usaha kita akan mengubah manusia. Maknanya kita akan tidak salah jadi Tuhan. Kita ya, yang dikarang oleh Ibn Taymiyah mengenai perkara ini, kalau kita bertindak seolah kita nak hasil tu terjadi bagaimana kita hendak dan yakin dengan usaha kita, bukan dengan takdir Allah SWT. Maknanya seolah kita ini bertindak sebagai Tuhan. Kita jaga-jaga benda tu. Jadi tentang dapat pada ini boleh teguh, tapi tegas. Nabi Muhammad orang paling tegas. Jikalau Fatimah itu sendiri mencuri, dia anakku Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Tuan-tuan nak cakap itu tak? Kalau anakku sendiri mencuri, aku akan potong tangan dia. Tuan-tuan nak cakap tak? Tak berani. Nabi punya tegas. Dia kata kalau anakku Fatimah mencuri, aku
tegas, tapi tegas tak mesti kasar, tegas tak mesti adil, tegas tak mesti apa dia lagi macam-macam. Jadi tentang hormat kaki tangan. Nak dapat kehormatan, kena hormat orang dulu. Saya pergi satu hari di conference pertama saya pergi di US. Di tengok ramai orang. ACTE conference, Adult Career Association for Career and Technical Education antarabangsa. Kat mana saya lupa. Tak apa, saya pergi. Saya rasa di New Orleans. Pergi dulu. Bila tahu macam ni, tengok orang putih sebelah, takut tak takut. Buat kali pertama. Tengok sini, mahu orang putih. Nak korak pun ada, tapi gini dah ada kat rumah. Kalau kena marah, takut tak takut dulu. 3 hari conference tak tunggu satu-satu. Balik kontesnya, dah balik kat rumah cakap kat isteri, nyampah betul lah conference ni. Pasal tu lah, tak happy langsung. Tak ada orang nak tegur kita ke, ya, nak join kita tak ada. Isteri pun tegur lah dulu. Ish, kita orang Malaysia mana pun nak tegur. Kita kan rasa orang putih. Contoh. Kalau banyak keliling conference, kali ni kat satu bandar di South Carolina, saya NSB, tempat Elvis Presley, ya, kat Kansas, Arkansas. Dulu saya pernah mendekat. Tahun kedua, conference lain, tempatan SPIPC. Jadi sebenarnya saya main terus tadi, baik Malaysia. What are you doing here? Kata saya profesor di sini, I'm a professor at University System of Law. Oh, what field is it? Saya bilang, okay. Pada di sini, hari ini, okay, saya bilang. Bila balik rumah, baru ni conference cukup bagus. Semua sembahkan aku. Siap ajak pergi main judi lagi. Sebab conference ni ada tempat yang dua, tempat main judi. Kata dia orang tu pergi tengok orang yang judi jalan. Apa silapnya antara yang pertama dan kedua? Kita mulakan sesuatu. Tuan-tuan nak dapat penghormatan, mulakan sesuatu. Jangan harap orang mulakan. Nak dihormati anak, mula hormat anak. InsyaAllah ada hormat kita. Nak dihormati pasangan kita hormat. Kaki tangan kita, orang awam dusun, kita mulakan dulu. Ini bagian baca buku yang tulis oleh Robert Cialdini, Influence, ya, Psychology of Persuasion, pengaruh oleh psikologi memujuk. Satu yang dikatakan paling penting untuk mempengaruhi seseorang atau dihormati atau merangsang pikiran atau menginspirasikan, dia panggil reciprocity. Reciprocity ini timbal balas. Maknanya kalau saya bagi dia gula-gula, insyaAllah dia lebih baik pada saya dengan saya tak bagi. Dia faham kan? Saya ajak dia minum, dia lebih baik dengan saya daripada saya tak ajak dia minum. Tuan-tuan yang berniaga, dia orang berniaga guna kata reciprocity. Lepas kita beli, dia bagi gula-gula yang harga 20 sen pada anak kita. Kenapa tak bagi pada kita? Kalau kita beli RM1,000, Cik, angkatlah gula-gula 30 sen. Kita tak apa kau ni, aku bayar RM1,000, kau bagi Google 30 sen, kita campak je. Tapi kalau bagi anak kita, rasa bangga tak? Kenapa? Anak itu kita sayangi. Bermakna kalau kita nak bagi orang hormat kita, tackle siapa yang dia sayang. Itu masalah berniaga lagi advance dia punya psikologi daripada kita. Dia bagi anak. Bila anak tuan dapat hadiah daripada sekolah, kupon McD lah, kupon KFC lah, bapak kena pergi lah. Ayah dapat kupon, ayah pun terpaksa beli. Pasal hargai anak, betul kan? Begitulah manusia. Nak dihormati oleh seorang, hormat siapa yang dia hormati dan dia sandungi. InsyaAllah kita akan dihormat. Jadi kita akan datang ke itu sekali lagi, bukan pasal 30 sen, pasal dihargai anak kita. Jadi begitulah dengan kita kan. Macam mana? Kalau kita ingat bermasalah, pergi rumah dia, jumpa anak dia.
anak kau dulu Robin? Tak dapat sih bagi seorang RM5. Setahun RM5 dan 5 orang baru RM25, baru solve the problem forever. Bagi datang ada bagi anak, kita baru bos datang anak, bagi berapa RM5? Orang yang semampu pun tak dapat. Tapi dia bangga, kita hargai anak dia. Tuan-tuan, itu teknikal center sebenarnya nak menginspirasikan dia tak susah kalau teknik. Pertama, kita tahu psikologi dia. Kalau bekerja, yang tak naik dia semua, digit dia harus. Saya pernah satu cerita, masa saya di Politeknik Goma, ada seorang bekerja. Dia datang mesti pukul 9 pagi, pukul 9 pagi, pukul 9 pagi. Dulu datang kerja pukul 8 pagi, tak ada fleksibel. Sabtu kerja, kan dulu kan? Sekarang Sabtu tak kerja. Memang pukul 9 pagi. Bila saya pindah ke Politeknik, dia datang pukul 9 pagi, tak ada satu marah ke? Saya bagi kerja. Dia datang pukul 8, pukul 9, mana boleh. Dia diam, dia tak ada kabar. Bila 3 bulan, saya dengan buka kopi atas. Atas saya terbawa bukti, saya kata Tuhan, dan dia sini dah 10 tahun, dia Tuhan nampak sendiri dia mana panggil apa yang betul, tapi tak ada orang tulis pada dokumen. Saya kata Tuhan itu, dalam hati lah, saya bilang. Lepas tu saya jumpa dia. Contoh nama dia Nordin lah. Nordin, boleh tak aku tengok pergi rumah kau, tak kenal dengan anak-anak kau, dia anak-anak kau, boleh tak? Boleh. Dia naik Honda Kapsha, saya naik kereta, masih tu Sani, Datsun Sani. Bawa ke rumah, masuk pergi rumah dia, dia rumah dia. Masuk, duduk kat lantai, katil tak ada, bilang dengan mungkin, tu kan? Apa ni? Toto. Tak ada. Tanya dengan anak kau berapa? 3 orang. Isteri kau kerja. Dia ni apa? Aku bawa. Anak kau ni isteri kau tu sebenarnya hantar kat rumah makcik dia. Kat mana? Situ. Saya bawa. Yang seorang tu dah besar sikit sekolah tak? Sekolah Jawa dia tu. Bawa perempuan. Tiap-tiap pagi naik motor kapcai, bawa isteri, bawa 3 anak. Rasa saya dah kerja cepat ke lambat? Datang kerja cepat ke lambat? Lambat, kumpul. Tak boleh lah. Saya jumpa bos. Bos saya kata, beri pengecualian. Pukul 8 pagi, saya kata, dia memang tak boleh datang. Pasal lepas, anak 3, isteri seorang, motor kapcai. Hantar anak pagi makcik 2 orang, hantar di sekolah seorang, hantar isteri kerja, baru datang kerja. Dia memang tak boleh. Apa nak buat? Jaya. Macam ni. Tak apa. Pagi, kami cover. Hari Sabtu, nanti dia akan petang, kan? Lepas dia anak semua, dia datang balik. Itu buat kerja. Flexibility. Lepas tu terus baikkan saya. Lepas dia kata, Cik Ayah, kawan saya nak jual tanah, kata. Yang saya tak ada duit, tak apa, saya tolong negotiate. Itu dia, pasal tolong itu pun dapat beli tanah. Manusia dia hargai. Sebelum dia orang betul dia. Pada tambewan, kata guna, ini. Saya tak ada, saya cari solution. Apa solution? Sebab apa? Tugas kita sebagai manusia menyelesaikan masalah. Ya, jadi tuan-tuan, fikirkanlah, layan dengan Tuhan. Baik, faktor mempengaruhi prestasi dan hasil. Okey, saya tahu kalau polis ni take fire ni sangat penting atau take fire. Betul tak? Nak take fire tak? Okey, ada 5 minit silakan. Nanti tak bagi buku. Silakan, 5 minit.